Hey guys, what's up? Selamat datang ke Bob Perspective. Okay guys, hari ni saya nak buat sedikit review filem yang saya dah tengok agak lama itu sebenarnya, The Platform, tapi baru hari ni saya tergerak nak buat review. Okay, sebelum tu saya minta maaf kalau ada bunyi yang mengganggu sebab saya ada buka satu kipas kecil kat tepi sebab terlalu panas. Bila panas sangat saya tak boleh nak berfikir buat video. Saya pun dah tengok dah lama, so saya review apa yang saya masih ingat lagi lah. Tapi inti partinya tu saya ingat lagi lah, keseluruhan cerita ni mengenai apa, jiwanya tu kan. Okay, The Platform ni pada saya bukanlah satu filem yang untuk semua orang lah. Dia bukan satu filem yang semua orang boleh terima atau boleh faham. Dan orang yang menonton filem ni pun, kalau dia menonton dengan lensa dengan sudut pandang realistik, mungkin dia tak akan faham cerita ni. Mungkin dia habis tengok dia akan kata, apa benda cerita ni kan. Sebab cerita ni dia terlalu metaforik, dia terlalu simbolik. Kita tengok apa yang kita nampak tu, tapi sebenarnya maksud dia lain. Maksud di sebaliknya tu adalah lain. So apa yang saya faham, okay, sinopsis dia sikit lah. Dia mengenai ini dekat in the future, near future atau future lah. Dia ada satu penjara ni. Penjara ni dia ada banyak layer. Setiap sel tu dia by layer lah. Dan di tengah-tengah penjara tu dia ada lubang. Lubang tu akan turun satu platform makanan. Setiap layer, setiap floor tu akan turun dalam jangka masa beberapa minit dan diorang kena makan laju-laju. So orang yang dapat duduk sel atas, dia akan dapat makan yang sedap-sedap. Makanan yang dibagi memang sedap-sedap, tapi orang yang duduk atas tu dia tamak lah. Dia tamak, dan bila makin ke bawah, platform tu ke bawah, makin ke bawah, orang yang bawah tu makin dapat saki-baki, dan yang bawah sekali memang tak dapat apa langsung. So basically ceritanya macam tu. Tapi apa yang kita kena faham, cerita ni adalah rasanya, ini saya punya pemahaman lah, dia sebuah filem yang menggambarkan lebih kurang situasi sistem zaman sekarang, kehidupan manusia zaman sekarang, ataupun mentaliti zaman sekarang ni. Manusia yang benda yang dah menjadi satu lumrah sekarang ni, orang yang di atas akan dapat benda yang best-best, yang bawah-bawah, yang golongan bawah-bawah ni akan dapat saki-baki, dan even ada golongan yang daif, tak dapat apa langsung. Macam tu lah kehidupan kan. Dan dia juga layer atas dan bawah tu menggambarkan golongan atas, golongan bawah. Bila orang sel atas pandang orang bawah, dia pandang hina. Dan bila orang sel bawah pandang orang atas, dia pandang tinggi. Macam tu kan, lebih kurang macam tu. Dan watak utama ni adalah satu-satunya watak yang digambarkan lain daripada orang-orang yang ada dalam penjara itulah. Okay, orang-orang yang akan masuk penjara tu dibenarkan bawa satu barang apa saja, dan ramai yang akan bawa senjata, pisau, benda-benda yang orang mungkin fikir dapat selamatkan diorang masa dalam penjara tu. Tapi lelaki yang watak utama ni namanya Goreng. Kenapa nama dia Goreng nanti saya cerita. Dia memilih untuk bawa buku, dan dia punya pemikiran pun lain. Dia pun mula-mula dia memang macam ikut aje lah sistem yang ada dekat situ. Dia dah tak boleh nak buat apa. Tapi lepas tu dia ada satu pemikiran yang lain. Itu pada saya dia macam menggambarkan satu watak ni, dia bawa buku kan. Dia macam menggambarkan orang-orang yang berfikir, mungkin orang-orang yang berfikir dengan jauh, berfikir untuk mengatasi sistem yang tak betul ni kan. Dan ada satu lagi watak okey, dan diorang punya sel ni, diorang akan bertukar-tukar tingkat tau. Dalam masa beberapa bulan, setiap kali sampai masa dia akan tukar. Kadang-kadang dia akan tingkat atas, itu memang best lah, makan sedap-sedap lah. Kadang-kadang bawah sekali, yang bawah sekali ni dah tak ada makanan. So macam mana diorang nak survive? So korang kena tengok macam mana diorang nak survive, nak hidup memang
memang tak terfikir oleh kita lah benda-benda macam tu kan. Dan itu juga menggambarkan pada saya lah manusia tu punya kehidupan lah, ada kejap atas kejap bawah. Dan watak goreng ni mula-mula sekali dia dengan cellmate dia nama Terima Gazi. Bunyinya pun macam Melayu kan, terima kasih. Dan dia tu juga mewakilkan satu kelompok manusia juga. Dan setiap orang dalam filem ni dia mewakili sesuatu benda, dan setiap scene, setiap benda lah dia simbolik. Dan pemilihan nama goreng ni mula-mula saya ingat kebetulan dia lah bunyi macam nama Melayu kan, macam perkataan Melayu. Tapi bila saya tengok nama, ada satu watak last tu, watak tu bekerjasama dengan dia untuk kiranya macam adalah benda yang dia orang nak buat. Dia bekerjasama, namanya Baharat. Dia seorang watak lelaki kulit hitam. Dan Baharat ni kalau saya tengok dalam Google, maksud dia kalau bahasa Arab bermaksud rempah. Dan so goreng, benda yang nak digoreng kita perlu ada rempah, dan dia adalah satu kombinasi yang bagus. So saya rasa memang goreng ni dia ambil perkataan tak bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Macam saya kata tadi, cerita ni kita perlu lihat dia bukan daripada satu sudut pandang realistik. Kalau kita tengok macam tu, kita akan ada banyak benda-benda yang, bukan banyak lah, ada beberapa benda yang kita boleh persoalkan. Kenapa dia macam tu? Kenapa dia macam ni? Kenapa dia tak jumpa orang tu kan? Dan korang kena tengoklah apa yang dia nak buat untuk membetulkan atau melawan sistem yang ada tu. Dan dia, pada saya, dia memang sangat kena lah dengan situasi kita sekarang ni pun sebenarnya kan. Macam contoh, ini dari skop kecil je lah, saya bagi contoh ni. Macam sekarang orang tengah sibuk beli-beli barang, panic buying, beli barang yang satu barang diorang beli lebih, macam diorang tak perlu pun benda tu banyak-banyak macam tu. Sebab stok barang akan ada je kan, kita takkan putus stok barang kat kedai semua. Tapi bila diorang dah ambil lebih, contohnya sekarang roti gardenia lah, yang memang susah nak cari, so orang lain dah tak dapat, orang lain yang memerlukan tak dapat. Satu family ni dah ambil kadang-kadang 3-4 buku roti. So sama lah macam dalam cerita ni, orang yang atas tu dia dah ambil benda yang portion bukan dia punya pun, dan orang lain dah tak dapat. So cerita ni antara lain dia punya message dia kata, dalam dunia ni kalau kita ambil apa hak kita saja tanpa perlu ambil hak orang, rezeki lah, contohnya rezeki lah, dia akan cukup untuk semua orang sebenarnya. Tapi bila ada orang-orang yang pentingkan diri sendiri, diorang ambil kekayaan untuk diri diorang saja, it's all about life lah, kehidupan. So personally saya suka cerita ni sebab dia membuatkan kita berfikir, dan dia sesuatu yang saya tak pernah tengok benda yang macam ni. Dia punya treatment ceritanya, dia punya susunan plot, dia punya terjemahan cerita tu ke bentuk visual, saya tak pernah tengok lagi, unik. So saya sangat suka lah. Dan kalau saya bagi bintang dalam 5, saya boleh bagi 4.5. Dah. Okay, sampai sini saja dulu guys. Okay, jangan lupa subscribe saya, dan jangan lupa duduk rumah, tolong duduk rumah, jangan degil. Korang ni kenapa lah degil sangat, nak keluar sangat, duduk rumah. Nanti kan benda ni lagi berpanjangan, kita pun dah dapat lagi bonus ekstra 14 hari. Korang nak lagi tambah ke kan? Okay, tolong duduk rumah. Okay, Assalamualaikum, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, peace out.